Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa, guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Nur Aida Zahirah binti Muhammad Zamri. Pada hari yang indah ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Jiran yang Prihatin. Kawan-kawan nak dengar tak cerita saya? Mari kawan-kawan kita hayati bersama. Shu Yan merupakan seorang ibu kepada anak tunggal yang bernama Chong. Perangai Chong yang tidak gemar bercampur dan bergaul dengan orang lain sangat tidak disukai oleh Shu Yan. Chong suka memendap di rumah dan menolak untuk keluar rumah dan berkawan dengan anak-anak jiran yang lain. Hal ini merunsingkan ibunya. Manakah tidak, Chong sanggup memendap di rumah sehari suntuk daripada keluar bertegur sapa sesama jiran di kampungnya. Chong, mengapakah kamu asyik terperap di rumah sahaja? Ibu risaulah dengan keadaan kamu ini, tanya Shu Yan. Pertanyaan ibunya pada suatu pagi itu tidak dijawab oleh Chong. Dia hanya berdiam diri tanpa sepatah kata. Dia seolah-olah tidak peduli apa yang diperkatakan oleh ibunya. Melihat keadaan Chong, Shu Yan berlalu pergi. Dia tahu bahawa Chong tetap enggan bercampur dengan anak-anak jirannya yang berbangsa Melayu, walaupun pelbagai nasihat yang telah diberikan kepadanya. Nasihat yang diberikan itu bagaikan mencurah air ke dalam keladi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keesokan harinya, Shu Yan cuba untuk membujuk Chong supaya keluar bermain dengan jiran mereka. Beliau menyuruh Chong agar tidak bersikap seperti katak di bawah tempurung. Hal ini akan menyukarkan masyarakat untuk saling mengenali antara satu sama lain. Namun begitu, Chong memberikan bermacam-macam alasan untuk tidak bergaul dengan jirannya. Dia mengatakan bahawa jiran-jirannya hanya suka menjaga tepi kain orang. Shu Yan menggeleng-geleng kepala apabila mendengar jawapan yang diberikan oleh Chong itu. Pada satu petang, anak jiran Shu Yan iaitu Amin menghantar bubur kacang yang telah dibuat oleh ibunya ke rumah Shu Yan. Pada waktu itu, Chong kebetulan berada di luar rumah. Amin menyapa Chong dan bertanya akan kabarnya. Chong hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Tanpa putus asa, Amin tetap mengajukan beberapa soalan kepada Chong. Namun, dia hanya menjawab soalan tersebut secara endah tak endah. Selepas menyerah bubur tersebut kepada Chong, Amin berlalu pergi ke rumah Ravi dengan perasaan kecewa. Ketika di sekolah, pada waktu mata pelajaran sejarah, guru sejarah meminta para pelajar untuk menyiapkan tugasan secara berkumpulan. Chong ditempatkan dalam kumpulan yang sama dengan Amin. Sepanjang perbincangan berlangsung, sikap Chong tetap tidak berubah dan dia hanya mendiamkan diri umpama keras sumbang. Amin berusaha untuk membuat Chong bercakap. Namun, usahanya itu tetap tidak berhasil. Namun begitu, dengan takdir Allah, pada suatu hari rumah Chong telah terbakar. Kebakaran tersebut adalah berpunca daripada gangguan lita pintas. Seluruh penduduk kampung gempar dengan kejadian tersebut. Mereka bekerjasama bagai arus dengan tebing untuk memadamkan api. Shu Yan yang berada di luar rumah teringat akan Chong yang sedang tidur di ruang tamu. Dia menjerit meminta bantu orang kampung untuk menyelamatkan permata hatinya itu. Apabila mendengar jeritan tersebut, Amin segera meluru ke dalam rumah Chong untuk menyelamatkannya. Dia langsung tidak peduli akan apa yang marak menjulang di dalam rumah tersebut. Akhirnya, Chong dapat diselamatkan walaupun terdapat sedikit kecederaan ringan di bahagian kakinya. Dia terus dikejarkan ke hospital.
Di hospital, Chong terbaring lesu. Dia merenung wajah ibunya yang berada di sisi katilnya. "Chong, syukurlah kamu selamat," bisik ibunya dengan suara yang perlahan. Sejurus kemudian, pintu kamar pesakit dibuka dengan perlahan. Kelihatan Pak Mail, Mak Jah dan Amin melangkah perlahan menuju ke katil Chong. Shu Yan tersenyum dan menjemput mereka duduk. Tiba-tiba, Chong bersuara, "Amin, saya minta maaf. Saya menyesal. Sekarang baru saya mengerti erti jiran dan persahabatan." Chong menghulurkan tangannya kepada Amin. Amin menyambutnya. Shu Yan memandang wajah Pak Mail dan Mak Jah dengan tersenyum lebar. Sejak dari peristiwa itu, Chong dan Amin berkawan rapat. Kemana sahaja mesti berdua seperti belangkas. Dia juga sudah mula rapat dengan jiran di sekeliling rumahnya. Persepsinya terhadap orang kampung sudah mula berubah. Dia sudah tidak kekok dan canggung apabila berada di khalayak ramai. Oleh itu kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini, pertama, jangan berburuk sangka terhadap orang lain. Kedua, kita mestilah bertegur sapa sesama jiran kerana jiran ialah orang paling hampir dengan kita. Jika berlaku sesuatu masalah di rumah kita, jiranlah tempat kita meminta bantuan. Ketiga, kita mestilah menjadi rakyat Malaysia yang sentiasa memupuk perpaduan dengan mengamalkan sikap saling bekerjasama dan bersatu padu. Akhir kata, terimalah 2 rangkap pantun daripada saya. Si dara bersimpuh menyulam tekad, buat teruna jadi bekalan. Jiran baik membawa berkat, hidup bermuafakat jadikan amalan. Jangan mudah berputus asa, hingga termenung berduka lara. Jiran berbudi, kita berbahasa, barulah hidup aman sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.